Okey, Assalamualaikum kelas. Okey. Untuk bab 3 ni bab yang simple. Okey, bab yang simple, bab yang umum kamu dah biasa dengar benda ini since primary school, right? Okey, tentang alam, tentang isu alam sekitar, isu pencemaran, kaedah-kaedah kita nak atasi masalah-masalah itu. Kamu juga belajar tentang pemanasan global, penipisan lapisan ozon kan? Kamu dah belajar benda ni sejak baby lagi kan? Betul tak? Bab 3, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Nampak remeh, nampak biasa, tapi selalu maksudnya banyak naik dan selalu esei. Esei suka bab ni. Sebab dia banyak, kita kena fikir, kita kena bagi idea. Okey? Okey. Keseimbangan alam semula jadi. Okey, alam yang seimbang ditakrifkan sebagai apa? Okey, ditakdirkan sebagai keadaan interaksi antara organisme dengan organisme yang lain dan keseimbangan ini dikekalkan oleh kitar-kitar semula jadi. Okey, untuk silibus kamu cukup kamu tahu 3 kitar iaitu kitar nitrogen, kitar karbon dan kitar air. Okey, kitar nitrogen kamu dah belajar kan? Ya, kamu dah belajar dalam bab 2, bab nutrisi. Dalam bab 2 itu lebih details lah, lebih terperinci. Okey, kitar karbon dan kitar air ini bercerita tentang bagaimana karbon ini ditukarkan kepada satu kawasan ke kawasan yang lain. Okey, dan dalam keseimbangan alam juga dikekalkan ataupun diteruskan dengan adanya rantai makanan dan gabungan beberapa rantai makanan akan menghasilkan ziratan makanan. Okey, ini kitar karbon. Ini rajah yang kamu nampak ini bercerita tentang kitar karbon. Okey, macam mana karbon? Okey, contoh karbon ni adalah dibagi karbon dioksida. Okey, bagaimana karbon ini dipindahkan dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Contohnya dia bagi dua lah. Di daratan dan juga di udara. Di daratan ini ada haiwan, ada tumbuhan dan juga ada industri. Baik, kalau kamu tengok di sini, anak panah turun ke bawah, maksudnya contoh ini kan. Okay, yang ni maksudnya karbon diguna. Anak panah yang ke atas ini ada 2, 3, 4 karbon dibebaskan. Maksudnya kamu tengok di sini, okey, fotosintesis dia guna karbon dioksida kan? Okey, dia guna karbon dioksida, dia bebaskan oksigen. Okey, respirasi oleh haiwan pun membebaskan karbon dioksida. Haiwan, manusia samalah. Kita hembus nafas, bebaskan karbon dioksida. Okey, jirim organik. Contohnya haiwan yang mati. Okey, ataupun tumbuhan yang mati akan membentuk jirim organik. Maksudnya sisa-sisa organik. Okey, maksudnya kat sini sisa-sisa organik tadi, okey, haiwan yang mati, tumbuhan yang mati akan berlaku proses pereputan. Dia akan mereput. Jadi bakteria pengurai, contohnya bakteria pengurai dan kulat akan buat kerja dia lah. Dia akan bantu proses pereputan dan hasil proses ini akan membebaskan gas karbon dioksida balik semula ke dalam atmosfera. Okey, seterusnya pembakaran bahan api fosil. Contoh dia bagi asap kilang lah kat sini kan. Okey, asap kilang akan membebaskan karbon dioksida ke udara. Okey. Baik, respirasi tumbuhan pun samalah, dia akan membebaskan karbon dioksida dalam atmosfera. Baik, seterusnya cikgu ada tunjuk video lah dekat kamu tentang kitar karbon. Udara di sekeliling kita terdiri daripada banyak gas yang berbeza, termasuk oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan gas nadi.
Oksigen dan karbon dioksida adalah sangat penting untuk kewujudan organisma hidup. Jumlah gas-gas ini di dalam atmosfera dikawal oleh kita karbon dan kita oksigen. Kita karbon adalah kita yang mengawal jumlah karbon dioksida dalam atmosfera dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan membebaskannya semula ke udara. Apabila tumbuhan hijau menjalankan proses fotosintesis untuk membuat makanan, ia menyerap karbon dioksida dari udara. Unsur karbon yang disimpan di dalam tumbuhan kemudian dipindahkan kepada haiwan yang memakan tumbuhan. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, jasad-jasad yang mati ini mereput dan membebaskan karbon dioksida semula ke udara disebabkan oleh tindakan kulat dan bakteria di dalam tanah. Di samping itu, semua organisma hidup, termasuk tumbuhan dan haiwan, membebaskan karbon dioksida ke udara melalui proses respirasi sepanjang hidupnya. Selepas tempoh masa yang panjang, jasad-jasad organisma mati menjadi bahan api fosil yang digunakan oleh kilang-kilang, stesen-stesen jana kuasa dan kenderaan. Pembakaran bahan api fosil juga membebaskan karbon dioksida ke udara. Secara ringkas, jumlah karbon dioksida di dalam atmosfera dikawal apabila fotosintesis, iaitu proses yang memerlukan karbon dioksida, diseimbangkan oleh perebutan, respirasi dan pembakaran, iaitu proses-proses yang membebaskan karbon dioksida. Sebaliknya, kita oksigen juga mengawal jumlah oksigen di dalam atmosfera secara berterusan dengan mengambil oksigen dari udara dan membebaskannya semula ke udara. Seperti kita karbon, proses-proses yang memerlukan oksigen seperti respirasi, pembakaran, perebutan dan pengaratan diseimbangkan oleh fotosintesis yang membebaskan oksigen kembali ke udara. Banyak aktiviti manusia seperti pembalakan haram dan penggunaan racun perosak yang berleluasa mengganggu kita karbon dan kita oksigen. Kesan daripada gangguan ini termasuk pemanasan global dan kesan rumah hijau yang akhirnya mungkin menyebabkan tanah yang subur menjadi kering kontang. Cara-cara untuk mengurangkan gangguan kepada kita karbon dan kita oksigen termasuk menanam lebih banyak pokok untuk membantu penghutanan semula, menghalang pembakaran ladang dan hutan, mencegah pembebasan asap yang berlebihan daripada kenderaan, mengelak penggunaan racun serangga yang berleluasa, mengharamkan pembalakan haram dan memperketatkan undang-undang untuk melindungi alam sekitar. Okey, proses-proses yang mengembalikan kandungan karbon dioksida ke atmosfera. Okey, yang pertama respirasi, perebutan, pembakaran. Tadi kan ada dalam carta tu, cuma yang ni dia bagi dalam bentuk peta bintang yang mudah kamu fahamlah. Ni respirasi contoh hidupan lah, hidupan bernafas membebaskan gas karbon dioksida. Hidupan ni dia bagi, gambar tadi dia bagi apa? Dia bagi gambar kambing tu kan. Baik, perebutan, tindakan pengurai seperti bakteria saprofit, menguraikan jirim organik mati dan bebaskan karbon di atmosfera. Pembakaran, pembakaran bahan api fosil bebaskan gas karbon dioksida. Yang kilang tadi lah, kan asap kilang. Okey, proses-proses yang kurangkan karbon dioksida. Maksudnya proses yang guna karbon dioksida di atmosfera. Yang pertama, fotosintesis. Dia guna karbon dioksida untuk bina makanan. Okey, yang berfotosintesis ni tumbuhan lah. Okey, tumbuhan hijau yang dapat menjalankan fotosintesis. Okey, yang kedua, keterlarutan. Okey, sebahagian daripada karbon dioksida larut dalam air hujan dan membentuk asid karbonik. Ada dua lah nah. Okey, karbon digunakan ataupun karbon dikurangkan
di atmosfera. Baik, ini rajah lah, rajah yang berkaitan dengan kitar karbon. Okey, kamu tengoklah nah. Sama juga macam rajah yang gambar yang kambing tadi, cuma dia bagi bentuk lain lah, contoh lain. Contoh tadi dia bagi kilang kan. Yang ni dia bagi pembakaran bahan api fosil oleh kenderaan. Ni haiwan, dia bagi haiwan apa ni? Haiwan apa? Cik Munah abang tak tahu. Okey, ni tumbuhan. Tumbuhan menjalankan respirasi, membebaskan karbon ke atmosfera. Okey, seterusnya kitar yang kedua iaitu kitar air. Okey, kitar air maksudnya cycle lah kitaran. Macam mana air ini berubah bentuk daripada keadaan cecair kepada gas. Okey, mari kita tengok video. Air yang terdapat di bumi telah wujud dalam suatu tempoh masa yang lama dan alam semula jadi secara berterusan telah mengitar semula air melalui kitar air. Kitar air bermula dengan penyejatan air daripada laut dan tasik. Wap air naik ke atmosfera menjadi sejuk dan terkondensasi untuk membentuk awan. Apabila terlalu banyak air telah terkondensasi, air jatuh semula ke bumi sebagai hujan atau salji. Ini dipanggil kerpasan. Apabila air hujan jatuh ke tanah, ia mengalir di permukaan tanah ke dalam anak sungai dan sungai. Selain larian air juga diserap ke dalam tanah dan terkumpul di dalam laut dan tasik. Kemudian, ia tersejat dan kitar itu bermula lagi. Apakah peranan benda hidup dalam kitar air? Haiwan menjalankan respirasi dan perkumuhan, pembuangan air kencing dan perpeluhan yang membantu meningkatkan kandungan air di dalam atmosfera. Tumbuhan menyerap air melalui akar dan wap air dibebaskan ke dalam atmosfera melalui transpirasi. Ini membantu meningkatkan kandungan air di dalam atmosfera. Akar tumbuhan memegang tanah dengan kuat untuk memperlahankan aliran air di bawah tanah. Ini membantu mencegah hakisan tanah. Daun-daun gugur boleh digunakan untuk menutup permukaan tanah bagi mengurangkan kadar penyejatan. Ini membantu mengekalkan tanah lembap. Okey, proses-proses yang membebaskan air di daratan ke atmosfera. Okey, yang pertama transpirasi, yang kedua penyejatan, yang ketiga respirasi. Okey, transpirasi, tumbuhan serap air melalui akar dan dihantar ke seluruh bahagian tumbuhan. Tumbuhan serap air melalui akar, bukan daun, melalui akar. Okey, jadi air tersebut akan dihantar pasing-pasing lah seluruh bahagian tumbuhan pakai bedok seorang sikit. Kemudian lebihan air tersebut akan tersejat melalui liang stoma. Okey, liang stoma pada daun. Jadi transpirasi membebaskan air dari daratan ke atmosfera. Yang kedua, penyejatan. Cecair berubah kepada wap. Contoh air laut, sungai dan juga tasik yang tersejat. Okey, kalau manusia dan haiwan membebaskan cecair kepada wap melalui proses perpeluhan lah apabila kita berpeluh. Yang ketiga, respirasi, semasa bernafas, wap air dibebaskan. Betul lah ni, wap air dibebaskan semasa kita hembus nafas. Sebab tu kalau nak contoh eksperimen kan, kalau kamu ingat, kamu belajar masa menengah rendah, nak membuktikan bahawa udara hembusan mengandungi wap air, kita buat macam mana? Kita hembus nafas pada cermin ataupun kaca kan. Okey, so dia bila kamu hembus nafas kat kaca jadi apa? Kamu akan dapati titisan-titisan air akan mula terbentuk ataupun terhasil.
Ketiga adalah kitar nitrogen. Kitar nitrogen, okey, yang ni kamu dah belajar details lah bab 2. Kan? Dan cikgu dah terangkan, betul tak? Jadi, kalau kamu tengok di sini, cara, okey, ada 3 cara nitrogen daripada udara ataupun atmosfera akan pergi ke daratan. Daripada daratan ke atmosfera ada satu cara. 3 lawan 1. Apa yang 3? 3 yang pertama, kaedah apa? Tindakan kilat. Maksudnya nitrogen yang bebas di atmosfera, apabila waktu hujan ada kilat, okay? So dia akan menukarkan nitrogen tadi ni, yang bebas ni akan terus pergi transform, bertukar menjadi nitrat. Okey, kaedah yang kedua kita panggil sebagai kaedah proses pengikatan nitrogen. Yang ni kita nak minta bantuan. Bantuan tumbuhan legium ataupun tumbuhan ke kacang. Okey, nama bakteria pengikat nitrogen. Nama proses pengikatan nitrogen. So dapatlah nitrat dalam tanah. Okey, proses yang ketiga iaitu proses yang ketiga ni dia ni sikitlah. Okey, dia rumit sikit. Sebab apa? Contoh dalam tumbuhan, okey, dalam tumbuhan, tumbuhan tadi akan guna nitrat dalam tanah. Okey, jadi so akan dapat protein dalam tumbuhan. Apabila haiwan, contoh dia bagi kambing kan, kambing dia akan makan nitrat dekat tumbuhan tadi. So protein yang dalam tumbuhan tadi dia akan transfer jadi protein haiwan. So, jadi apabila haiwan mati, tumbuhan mati, dia akan membentuk jirim organik. So, berlaku proses penguraian oleh bakteria pengurai dan hasil penguraian akan dapat sebatian amonium. Okey, sebatian amonium ni dia akan tukar ke nitrit dulu. Proses penitritan, nama bakteria penitritan. Okey, nitrit ni boleh guna lagi tak? Tumbuhan boleh guna lagi tak? Tak boleh lagi. Tunggu dulu, dia kata kena tukar kepada nitrat. So, penitritan lagi sekali. Nama bakteria pun sama, bakteria penitritan. So, dapatlah nitrat. So, ada 3 cara lah. Nitrogen di udara ataupun atmosfera ditukar kepada daratan. Tindakan kilat, proses pengikatan nitrogen dan proses penitritan. Ada 3. Tukar kepada nitrat. Pernah tak kamu terfikir, kenapa cikgu ni? Kenapa nak tukar kepada nitrat? Tak boleh ke pokok-pokok tu sedut je lah nitrogen tu? Tak boleh. Nitrogen, okay, tumbuhan dia tak akan dapat serap nitrogen macam tu saja. Nitrogen perlu ditukar kepada unsur nitrat dalam tanah, sebatian nitrat. Baru dia boleh guna. Okay, dia demand sikit lah. Baik. Okay, 3 lawan 1. Yang lagi satu tu adalah di mana nitrat dalam tanah tukar semula kepada nitrogen ke udara. Barulah balance, betul tak? Kan, kalau 3 lawan 0, lama kelamaan habislah nitrogen dalam atmosfera. Banyaklah pula nitrat dalam tanah. Pun tak elok juga, tak seimbang juga alam ini. Jadi kita kena tukar. Patah balik dulu. Ada banyak sangat, kita tukar, patah balik. So, nitrat akan tukarkan kepada nitrogen di atmosfera melalui proses pendinitritan. Nama bakteria pendinitritan. Eja elok-elok. Eja esok elok-elok. Jangan ada bubur penderitaan. Ada juga cikgu dengar itu bunyi-bunyi nak letak penderitaan. Menderita apa tak tahu kat dia. Pendinitritan, nama bakteria pendinitritan. Duduk dalam 2 minggu ni, hafal bagi betul-betul. Hafal bagi boleh nama ni. Jangan duk typo, rugi, tolak satu markah. Okey, so tengok video. Ada video tak? Nitrogen adalah satu elemen yang diperlukan oleh organisma hidup untuk sintesis atau membuat asid amino, protein, enzim dan sebagainya. Tanpa nitrogen, organisma hidup boleh mati. Terdapat 78% nitrogen di udara. Tumbuhan legum mempunyai nodul akar yang boleh mengikat nitrogen dalam udara, kemudian ditukar kepada tanah yang subur mengandungi 1 atom nitrogen dan 3 atom oksigen. Tanah ini dipanggil nitrat.
Nitrat dibentuk dengan bantuan bakteria penitrat yang terdapat di sekitar kawasan nodul akar. Akan tetapi, bukan semua hidupan dapat menyerap nitrogen yang terdapat di udara. Nitrogen lebih mudah diserap apabila ia bercampur dengan elemen lain seperti oksigen. Sebab itulah apabila berlaku ribut atau kilat, nitrogen di atmosfera dioksidakan kepada nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida ini larut dalam air hujan, membentuk asid nitrus dan asid nitrik. Hujan asid nitrus dan nitrik tadi akan diserap oleh tanah membentuk nitrat. Tumbuhan akan tumbuh sehat dengan nitrat. Apabila ia dimakan oleh haiwan, secara tidak langsung, haiwan yang memakannya mendapat nitrogen. Apabila haiwan mati dan daun gugur, ia akan dihancurkan oleh bakteria saprofit dan fungi menjadi bangkai rumput, iaitu sebatian amonium. Sebatian amonium mengandungi nutrien daripada haiwan yang mati dan daun yang gugur tadi, tetapi ia masih belum diserap sepenuhnya oleh tanah. Disebabkan itulah bakteria penitratan menguraikannya menjadi nitrit, iaitu nutrien yang diuraikan. Kemudian sekali lagi bakteria penitratan menukarkannya menjadi nitrat. Kali ini nutrien bersama nitrogen dan oksigen telah diserap oleh tanah. Proses ini berlaku berulang-ulang. Ia disebut sebagai kitar nitrogen. Okey, seterusnya rantai makanan. Yang ni cikgu tak sekolah nak cakap banyak-banyak sangat sebab cikgu rasa kamu ni daripada tadika lagi duk belajar rantai makanan. Betul tak? Tak betul. Bom dah. Baik. Rantai makanan. Okey, kita kena tahu term-term ni lah. Ni cikgu ulang je dah. Okey, apa itu rantai makanan? Pemindahan tenaga dari tumbuhan kepada organisma lain secara berantai. Maksudnya pasti-pasti lah. Okey. Baik. Pengeluar. Okey. Apa itu pengeluar? Tumbuhan hijau sebagai pengeluar. Sebab boleh hasilkan makanan sendiri. Apa-apa tumbuhan yang boleh hasilkan makanan sendiri, kita sebut dia sebagai pengeluar lah. Dia pengeluar. Okey. Dia yang hasilkan makanan. Kita manusia pengeluar tak? Tak. Kita tak boleh hasilkan makanan kita sendiri. Tak boleh hasilkan makanan sendiri. Kita ni dengan tumbuhan, yang mana lagi lebih berdaulat? Yang mana lebih mulia? Tumbuhan lebih mulia daripada kita. Sebab tumbuhan dia boleh hasil makanan sendiri. Kita tak boleh. Kita makan dia. Kita makan hasil yang dibuat oleh dia. Okey. Baik, yang kedua, pengguna primer. Okey, pengguna primer adalah pengguna atau haiwan yang makan pengeluar. Dipanggil pengguna primer. Okey. Haiwan yang pertama sekali, mula-mula sekali haiwan yang makan pengeluar, dia adalah pengguna primer. Pengguna yang mula-mula sekali. Okey. Hebat katanya ni. Okey, baik. Seterusnya, pengguna sekunder. Haiwan yang makan pengguna primer dipanggil pengguna sekunder. Ini dia tak ada cukup lagi. Ni ada satu lagi. Pengguna tertier. Okay. Ni contoh. Contoh rantai. 1, 2, 3 rantai. Okey. Ini pengeluar. Pengguna primer. Satu rantai dia boleh maksimum 5. Tapi jarang-jarang lah. Contoh yang ni, contoh satu ni dia bagi pengurai. Kulat lah. Dia cerita tentang bila burung ni mati. Burung helang ni mati. So, kulat ni akan membantu menguraikan lah. Okey. Baik. So, dia antara 3, 4 atau 5. Yang banyak 4 lah, standard 4. 5 jarang-jarang. Okey. Ni pun satu rantai lah. Rantai makanan, pengguna pertama, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier. Okey, siratan makanan. Okey. Siratan makanan gabungan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Okey, dapat mengekalkan keseimbangan alam semula. Jadi, siratan terganggu apabila salah satu organisma terancam.
Contoh siratan, ular makan tikus. Kan? Ular makan tikus. Kan? Kalau tikus mati, apa jadi pada ular? Populasi ular akan berkurang sebab sumber makanannya sudah tiada ataupun sudah berkurang. So, dia pun matilah. Okay? Ni contoh. Ni siratan. Ni siratan. Makanan. Okay. Selalu soalan ni dia akan tanya, namakan 2 contoh pengguna sekunder. So, pandai-pandai carilah. Ataupun dia akan tanya, berdasarkan raja ini, berikan bilangan rantai makanan. So, kita kena cek satu-satu. Contoh yang ni kita bilang tengok. 1. Okay. 2. 3. 4. Dan juga 5. Ada 5. 5 rantai dalam siratan ni lah. Baik. Yang ni. Macam mana? Bilang sendirilah. Bilang sendiri. Okay, baik. Okay, bencana alam. Okay, bencana alam. Okay, apa akan jadi sekiranya alam menjadi tidak seimbang? Okay, akan berlakunya bencana. Ketidakseimbang ni dari segi mungkin dari segi struktur bumi itu sendiri. Okay, faktor cuaca yang tak menentu mendorong kepada berlakunya bencana alam. Okay, tengok gambar yang pertama ini adalah gambar ribut taufan. Ribut taufan lah. Okay, kalau tengok. Yang kedua ni, apa ni? Pembakaran terbuka. Contoh yang berlaku di Australia kan. Okay, kalau dekat Malaysia tu, musim-musim kemarau, banyak hutan-hutan ataupun kebun-kebun getah yang terbakar. Mungkin faktor suhu, cuaca lah, ataupun faktor kecuaian manusia. Kan, dia pergi bakar sampah petang tu. Okay, bakar kecil-kecil je lah. Tepi rumah dia tu adalah kebun getah, sekalung sikit sangat, 1 ekar. Dia bakar sampah tu dia tak pernah hasap ataupun ada bila dia bakar sampah ada angin pula yang bertiup, membawa api ke kebun getah yang masa tu kebetulan tengah kering kontang lah sebab kemarau. So apa lagi? Terbakar lah. Baik, yang ketiga ini gambar apa ni? Tanah runtuh kan? Tanah runtuh. Yang ni letusan Gunung Merapi. Contoh dekat Indon baru ni. Indon selalu sangat berlaku letusan Gunung Merapi. Cumanya tahapnya bahaya tak bahaya je. Yang bahaya baru ni Krakatau lah. Okey. Yang keempat, kemarau berpanjangan. Dan yang kelima, yang keenam adalah banjir kilat. Banjir kilat lah. Sebab dia banyak berlaku dekat kawasan bandar. Tiba-tiba je banjir. Dan tiba-tiba je surut. Macam itulah. Okey. Kemarau, kawasan mengalami kekeringan, tumbuhan mati. Banjir disebabkan oleh hujan, lemburan salji, kenaikan paras laut. Tumbuhan mati apabila lama air bertakung. Ribut taufan, angin kuat menyebabkan, kerosakan habitat haiwan dan manusia. Kan rumah kita pun ada yang bubung tercabut. Habitat haiwan pun kesian dekat depa. Habis tu pokok-pokok monyet tak tahu nak duduk kat mana. Okey. Baik, yang keempat, kebakaran hutan disebabkan kilat. Kilat, cuaca panas yang melampau dan kelalaian manusia macam cikgu cerita tadi. Okey, merosakkan hutan dan menyebabkan pencemaran udara. Yalah kan, kebakaran hutan terbakar di Indonesia. Efek sampai kita ke Malaysia, jerebu, tutup sekolah. Okey, yang kelima, gempa bumi merosakkan habitat semula jadi dan harta benda. Okey. Letusan gunung berapi disebabkan magma dalam kerak bumi naik ke atas. Lava panas merosakkan semua di sekeliling. Debu menyebabkan pencemaran udara dan hujan asid. Sama juga Indo jugalah ni pun. Okey, letusan gunung berapi, jerebulah kita dekat Malaysia yang berjiran ni. Okey, pencemaran alam sekitar. Okey, ni lah kamu tengok. Ni pencemaran apa ni? Ni banyak. Okey, kalau gambar ni, gambar kilang kan. Kilang dibebaskan asap dan dia juga buang sisa toksik ke dalam sungai. So, ada 2 pencemaran lah. Pencemaran udara, asap kan? So, dan yang kedua pencemaran air. So, esok per esok, tengok gambar dulu. Tengok gambar, baru bila dia minta jenis pencemaran, kamu boleh sesuaikan.
Kan? Kalau dia bagi gambar kilang tapi dia tak bagi gambar asap, terus ada buah pencemaran udara. Kan? Okay? Kalau dia bagi gambar kilang, dia letak sungai tepi tu, lepas tu dia buatlah sikit gambar kat tu kan. Adalah cecair daripada kilang tu masuk dalam sungai. So itu pencemaran air. Jangan dia letak pencemaran udara. Tengok gambar. Okay? Yang ni pencemaran apa ni? Pencemaran bau lah. Pencemaran bau walaupun kita tengok gambar, kita tak bau apa pun. Tapi kita tengok sini pun kita boleh dapat aura tu dah. Aura bau tu kan. Pencemaran bau, pencemaran tanah kan. Tanah jadi berasid. Yang keempat, yang ni ketiga ni pencemaran air. Ni pun pencemaran air lah di mana dibuang sisa-sisa logam berat. Contoh merkuri kan. Kilang dia tak proses, dibuang tu dalam sungai. Kan. Okey, pencemaran ialah perubahan fizikal yang kita nampak, kimia, biologi, terma. Terma ni suhu lah. Kamu ingat terma tu temperature, suhu. Haba lah. Atau aras radiasi dalam persekitaran yang membahayakan kehidupan. Ada 4 jenis pencemaran. Pencemaran bunyi, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bahan radioaktif. Okey, punca pencemaran. Yang pertama, pembuangan hasil sisa kilang. Bahan toksik, bahan radioaktif, asap dan haba dari kilang. Okey, ni contoh yang dekat Sungai Kim-Kim kan. Dia tak bertanggungjawab. Pengusaha kilang tu dia tak bertanggungjawab. Dia kira dia lepas dia je, dia tak fikir orang rakyat yang nak menanggungnya, penduduk sekitar yang nak menanggungnya, pelajar sekolah kan, kesian kat depa. Okey. Yang kedua, penggunaan baja kimia dalam pertanian. Baja kimia, racun kimia kan. Beri kesanlah kepada pencemaran. Terutamanya pencemaran air. Pengeluaran asap dan gas beracun dari kenderaan. Ini pencemaran udara lah. Penggunaan bahan api fosil, pembuangan sampah sarak, pembuangan kumbahan, penggunaan klorofluorokarbon. Ini CFC. CFC ni banyak dekat peti ais, penyebab aerosol dengan pendingin hawa. Okay. Untuk sesiapa yang tak guna aircon kat rumah tu, tahniahlah ya. Tahniah kerana anda telah membantu mengurangkan penggunaan CFC kepada kesihatan manusia. Okay. Selain daripada bronkitis, kamu letaklah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan. Asma, kan? Asma, lagi apa lagi? Bronkitis, pneumonia, okay? Ini kepada hidupan akuatik yang kamu tengok, spesies badak sumbu, penyu terancam. Tengok ikan, banyak hidupan akuatik yang mati. Sebab mereka membebaskan sisa kimia ke dalam sungai. Ni kamu tengok kan? Kapal-kapal dia buang je minyak ke dalam sungai. Jadi bila minyak melapisi permukaan sungai, hidupan akuatik tidak akan mendapat oksigen yang mencukupi. Jadi dia akan mati. Okey, kesan pencemaran. Esok bila soalan esei, tengoklah dia tanya kesan kepada apa? Kesihatan ke, kepada haiwan ke, kepada tumbuhan, kepada alam, kepada sumber ekonomi. Okey, tengok baca soalan betul-betul. Kalau dia tak bagi, dia tak minta nak kesan pencemaran terhadap apa, so boleh letak secara umum, tak semua. Okey. Yang pertama, kesihatan manusia terjejas. Letaklah nama penyakit. Kan, jangan letak kesan pencemaran, kesihatan manusia terjejas, titik. Tak dapatlah markah untuk penerangan. Markah penerangan contohnya manusia berisiko untuk mengidap penyakit respirasi seperti bronkitis, asma, kan? Okey. Yang kedua, kemusnahan habitat. Habitat musnah. Sebab apa? Sebab penggunaan baja kimia dan pestisida. Pestisida ni racun serangga lah. Menyebabkan hidupan akuatik mati kan. Bila kita guna baja kimia, racun kimia yang banyak, bila hujan turun, baja dan racun tu sedikit sebanyak dia akan turun ke dalam sungai kan. Dia akan mengalir ke sungai. Jadi hidupan akuatik mati. Yang ketiga, kemusnahan spesies. Perubahan pH air secara mendadak oleh hujan asid menyebabkan ikan akan mati. Hujan asid ni punca daripada gas berasid lah, iaitu sulfur dioksida dan nitrogen dioksida.
Yang keempat, kehilangan sumber ekonomi. Okey, contoh apabila laut tercemar, nelayan tak dapat tangkapan ikan yang banyak. Okey, bila jadi hasil tangkapan berkurang, ekonomi terjejas, kan? Okey, hutan musnah. So, apabila hutan musnah, tiada hasil hutan dapat dijual lagi. Okey. Okey, untuk fenomena pemanasan global. Ni ada berkaitan lah. Bila terlalu banyak pencemaran, akan mencetus berlakunya pemanasan global. Okey, pemanasan global. Okey, maksudnya macam mana boleh terjadinya pemanasan global? Maksudnya dalam masa mudah bumi panas. Macam kita orang ni kan, malam-malam pun panas. Dah mandi, keluar asap. Kan? Keluar tak payah. Tak payah nak masuk bilik dah. Keluar dalam bilik air tu sap je. Panas pula. Pakai baju tak ada 5 minit. Nak pergi sekolah, siap nak pergi sekolah. Pakai mandi, pakai baju. Tak ada sampai sekolah lagi. Panas balik dah. Tu pemanasan global. Pemanasan global. Macam mana boleh terjadinya pemanasan global? Apabila gas rumah hijau dalam atmosfera terlalu banyak. Gas tu contoh karbon lah. Karbon dioksida. Sebab karbon ni sifat dia fungsi dia untuk memerangkap haba. Perlu tak karbon ni? Perlu tak gas rumah hijau? Perlu. Sebab apa? Sebab gas rumah hijau ni membantu mengekalkan suhu. Kalau tak ada lah gas rumah hijau, kita beku. Sejuk sangat bumi ni. Kan? Jadi kita perlu, tapi dalam kuantiti yang betul lah. Tapi masalah sekarang, akibat aktiviti manusia, bilangan karbon dioksida di udara itu terlalu banyak. Jadi bila terlalu banyak, mendorong kepada berlakunya pemanasan global. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, sinaran dari matahari melalui atmosfera, okey, sepatutnya haba dipantul balik ke angkasa lepas apabila permukaan bumi menjadi panas. Tetapi dengan adanya gas rumah hijau dekat lapisan atmosfera ini, dia dah perangkap haba itu. Dia perangkap sebahagian tenaga haba dan menyebabkan bumi menjadi panas. Okey, pemanasan global. Fenomena peningkatan suhu di permukaan bumi juga dikenali sebagai kesan rumah hijau lah. Okey. Kandungan gas karbon dioksida terlalu tinggi punca utama kesan rumah hijau. Haba dari matahari dipantulkan oleh bumi dan terperangkap di ruang atmosfera oleh gas rumah hijau menyebabkan suhu bumi meningkat. Punca. Okey. Disebabkan peningkatan terlalu tinggi gas rumah hijau. Yang utamanya karbon dioksida. Selain daripada itu, nitrous oksida dan juga metanol lah. Okey. Okey, kesan pemanasan global ataupun kesan rumah hijau. Okey, bila bumi menjadi terlalu panas, ais di kutub utara dan selatan akan mencair. Bila ais tersebut mencair, menyebabkan peningkatan aras air laut. Okey, dan bila aras air laut meningkat menyebabkan berlakunya banjir di kawasan rendah dan kawasan pantai dan mengancam ekosistem alam. Okey, fenomena yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Okey, apa itu lapisan ozon? Okey, lapisan ini terletak pada lapisan stratosfera. Okey, molekul ozon O3 terdiri daripada 3 atom oksigen. Okey, apa fungsi lapisan ozon ini? Menyerap 95 hingga 99% sinar UV dari matahari. Okay. Maksudnya sinar UV sama jugalah macam gas rumah hijau. Kita perlu tapi dia tak boleh berlebihan. Kalau dia berlebihan mendatangkan kesan buruk kepada kita, kepada hidupan-hidupan di bumi. Okey, punca kemusnahan lapisan ozon. Yang pertama, penggunaan CFC, klorofluorokarbon. Hafal elok ni. Tulis bagi elok-elok. Tak boleh typo. Kalau typo, cikgu semok tengok salah tak ada satu perkataan, cikgu pangkor, tak dapat markah. Okey, klorofluorokarbon ni sejenis bahan kimia yang stabil, tak reaktif, tak mudah terbakar dan tak beracun. Sebab itu dia banyak digunakan dalam industri. Contoh peti sejuk, penyembur aerosol. Ni kita spray-spray ni. Pendingin hawa, aircon kita tu. Bekas polistiren. Okay. Atom klorin dalam CFC bertindak balas dengan lapisan ozon dan menguraikan molekul ozon. Dia tak bagulah sebenarnya. CFC ni.
Okey. Esok soalan kalau tanya, nyatakan bahan-bahan yang membebaskan yang menyebabkan berlakunya penipisan lapisan ozon. Yang apa tiga ni je. Esok dia fikir banyak. Apa tiga ni je. Penyumbang aerosol, peti sejuk dan pendingin hawa. Okey, kesan penipisan lapisan ozon. Sama juga macam soalan pemanasan global ke, pencemaran apa benda ke. Tengok dia tanya kesan kepada apa. Manusia, kesihatan manusia, tumbuhan atau haiwan, alam sekitar. Tengok betul-betul. Kalau dia tak habaq dia nak kesan kepada apa, dia cuma habaq dia cuma minta nyatakan kesan penipisan lapisan ozon. Titik. Dia tak beritahu dia nak kepada apa, boleh buh. Mana-mana yang kamu suka lah. Jadi, kalau manusia, katarak mata dan kanser kulit. Esok periksa yang kanser kulit tu, tolong tulis kanser kulit. Tulis bagi penuh. Jangan pula kamu letak kesan penipisan lapisan ozon kepada manusia adalah kanser. Salah. Kanser banyak. Kanser ovari. Kanser apa? Kanser testis. Banyak. Jadi tak sesuai lah. Okay. Kalau untuk lapisan ozon yang dapat direct heat from sunlight is the skin cancer. Okay. Baik tumbuhan atau haiwan memusnahkan sel daun dan klorofil ke pupusan beberapa spesies tumbuhan dan haiwan. Alam sekitar meningkatkan suhu persekitaran. Okey, pemanasan global lah. Okey, perubahan arah angin. Okey. Okey. Cara kita nak memelihara dan memelihara alam sekitar dan pengawalan pencemaran. Macam mana kita nak kawal daripada tercemar? Okey, ini kamu boleh ambil tahu poin-poin jadi AC kamu. Okey. Pengawalan pencemaran alam sekitar, kuat kuasa undang-undang. Kamu kan suka AC sikit kuat kuasa undang-undang. Kuat kuasa undang-undang tu titik tinggal gitu. Boleh sikit nama akta kualiti alam sekeliling 1974. Nampaklah kita tu berilmu sikit, kita tu membaca sikit walaupun padahal akta ni pun tak pernah dibaca. Bubu je lah, dia tak tanya banyak dah. Kan? Ada pahala markah untuk huraian. Kuat kuasa undang-undang. Akta kualiti alam sekeliling 1974. Okey, penggunaan teknologi moden. Okey, contoh memasang penuras pada cerobong asap. Okay, apa huraian dia? Huraiannya di mana asap yang dibebaskan itu kurang bertoksik. Kita rawat dulu maksudnya. Okey. Menggunakan tenaga solar. Okey, tenaga yang boleh diperbarui, tidak mencemarkan alam. Okey. Memasang penukar bermangkin pada exhaust kenderaan lah. Kan semua orang modify exhaust tu. Kamu modify exhaust, jangan modify bagi bunyi sedap bagi bunyi bising. Kamu modify bagi kurang pencemaran, kurang bahan-bahan kimia yang ada dalam asap yang dibebaskan itu. Okey. Baik, yang ketiga, kita guna kaedah kawalan biologi. Biologi, dia sebut biologi maksudnya kita guna benda hidup. Contoh kalau kamu tengok gambar ini, dia guna apa ni? Dia guna burung hantu. Okey, dia guna burung hantu untuk kawal perosak. Maksudnya kita tak mau guna racun kimia. Selalu kalau pertanian, sikit-sikit guna racun kimia kan. So, untuk mengelakkan daripada menggunakan racun kimia, kita gunalah secara benda yang biologi lah, benda hidup. Okey, guna musuh semula jadi untuk kawal perosak iaitu burung hantu. Kan? Okey. Baik, selain daripada ni kalau kita tak mau guna racun serangga. Kalau kita tak mau guna baja kimia kan. Kita tak mau guna baja kimia. Macam mana cara kita nak pastikan tumbuhan kita itu mendapat baja yang mencukupi. Tapi tak mau guna baja kimia. Kan? Kita guna baja organik. Contoh baja organik kompos. Ni tak ada nasihat lah cikgu tambah. Kompos kan? Kompos kita kan buat baja kompos guna bahan organik. Kita guna najis haiwan, kita guna sisa-sisa tumbuhan buat kita himpun, kita proses dia, kita buat jadi baju, kita letak dekat pokok kita kan. Ataupun kalau tok wan kita dah rajin menanam kan, depa beli apa? Depa beli tek kambing kan. Depa beli tek kambing, buh kat situ. Tak beli pun tak apa, siapa hak bola kambing tu pilah cedok banyak dia beg kambing tu berak hari-hari. Esok dia tengok kita ambil tek dia kan, esok dia berak lagi banyak bagi kita. Okey. Baik. Seterusnya pendidikan, konsep 4R. Sekarang ni dah jadi 5R dah. Okey, kamu guna yang 3 yang kamu biasa tu pun cukup dah. Reduce, kurangkan. Kan? Kurangkan. Contoh kalau cerita tentang plastik kan. Kurangkan penggunaan plastik dengan
Dengan buat apa? Kurangkan penggunaan plastik ataupun hadkan penggunaan plastik. Contoh, di pasar raya, di hari Jumaat dan Sabtu tidak ada plastik disediakan. Kena bawa sendiri. Kan? Okey. Apa lagi? Kurangkan, kemudian reuse, guna semula. Kita guna semula. Contoh guna semula tayar kenderaan. Janganlah dibuang macam tu. Kita boleh guna semula jadi sebagai pasu kan. Dan juga kitar semula, recycle. Kitar semula bahan-bahan buangan menjadi bahan baru yang boleh diguna, produk baru. Contoh baru ni ada yang apa nama Toyota EcoUse datang tu kan. Depa buat apa? Depa ambil botol mineral, himpun Jepun lah, teknologi Jepun. Depa buat t-shirt. Kan bagus kan? Okey. Ada juga yang guna daun ni jagung untuk buat pinggan. Ada banyak. Kalau kamu pergi ke Maha kan. Maha tu yang Expo Pertanian tu dekat Maib Sedang tu. Depa selalulah buat. Depa selalu buat produk-produk yang depa guna. Depa kitar semula bahan-bahan terpakai yang kadang-kadang kita rasa tak logik tapi depa buat. Okey. Okey, penggunaan sumber tenaga yang efisien. Guna sumber tenaga yang efisien lah. Okey, guna pada kuantiti yang betul, pada tempat yang betul. Okey, ini satu contoh lagi. Cara nak mengurangkan pencemaran udara, kamu boleh guna point ni, bakar sampah dalam incinerator. Ni. Boleh ambil point ni lah untuk isu pencemaran udara. Incinerator. Okey. Lebih mesra alam selamat. Okey. Ni dia maksudnya dia incinerator ni satu tempat khas lah kita bakar sampah. Okey, dalam kawasan yang tertutup. Maksudnya salah satu cara kita nak kurangkan pembakaran terbuka. Kita bakar sampah dalam incinerator di mana bila kita bakar sampah dalam kawasan tertutup tu, kita nak kurangkan pembebasan gas bertoksik ke udara, ke atmosfera. Sebab kita tahu kan, bila pembakaran, kita akan banyak bebas gas yang bertoksik. So, kita bakar sampah dalam incinerator. Ni contoh-contoh. Kalau negara maju, mereka dah lama dah pakai incinerator lah. Ni mungkin skala yang kecil kan. Ni lagi satu contoh. Ni contoh incinerator. Kan? Okey. Bukan sampah dalam incinerator. Ni. US. Okey. Sekian sahaja. Terima kasih. Dah habis bab 3. Jadi, dah habis tengok slide ni. So, cikgu nak minta kamu buat latihan bab 3 semualah dalam buku kerja kamu tu. Kan, cikgu dah pulang balik hari tu kan? Buat latihan buku bab 3. Latihan bab 3 bermula muka surat. Cikgu tak ingat sebab cikgu tak bawa main buku tu. Cikgu tak bawa balik. Kamu buat dah. Kamu buat dan boleh tengok buku teks kalau tak dapat jawapan kan. Okay, nanti kita bincang. Okay, that's all for today. Thank you. Stay home, stay safe. Let's learn from home. Okay, bye. Assalamualaikum.